Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kumpulan kami terdiri daripada 4 orang, iaitu saya, Zunaid bin Yaakob, Siti Fatimah binti Adlan, Muhammad Firdaus bin Johar dan Bibiana Lainsin. Okey, tajuk kajian kami pada kali ini adalah cabaran komunikasi terhadap banduan asing di penjara Kota Kinabalu. Terima kasih kepada Dr. Tina Maizurah sebagai penyelaras khusus bagi program ini. Seterusnya isi kandungan dia iaitu pengenalan dadah musuh utama negara, cabaran komunikasi perundingan, dapatan kajian cara mengatasi dan kesimpulan. Okey, seterusnya. Okey, pengenalan dia. Kaunseling merupakan satu proses pertolongan yang profesional. Ia bertujuan membantu seseorang individu memahami dirinya dan persekitarannya. Pegawai perunding cara cuba mendengar, memberi layanan yang baik dan memahami isu yang dihadapi oleh pelanggan. Pegawai perunding cara menerima dan menghormati pelanggan serta membina hubungan kemanusiaan yang positif. Di penjara, salah satu program pemulihan yang disediakan adalah dengan sesi kaunseling. Bahasa merupakan halangan utama yang dihadapi oleh perunding cara dengan pelanggan. Secara tidak langsung, ia memberi kesan terhadap keberkesanan sesi kaunseling serta hubungan pertolongan. Okey, tujuan kajian ini dilaksanakan untuk meneroka kecabaran komunikasi dan strategi daya tidak dalam kaunseling terhadap banduan warga asing. Keperluan bahasa kumpulan minoriti dan orang asal yang diabaikan boleh menyebabkan pengasingan diri mereka. Sebagai contoh, mungkin terdapat peraturan-peraturan penjara yang mereka tidak faham ataupun semasa mengikuti aktiviti penjara atau program pemulihan, mereka tidak boleh dibantu dengan bahan-bahan bacaan dan bahasa yang mereka boleh faham. Okey, seterusnya iaitu dadah musuh utama. Okey, isu mengenai dadah bagaikan bara dalam masyarakat kita pada hari ini. Dan ia menampakkan semakin berleluasa. Masalah dadah pada hari ini adalah semakin parah serta kronik. Masalah dadah merupakan masalah yang serius serta mengancam secara berantai yang pada mulanya dari penyeludupan dan pengedaran serta membawa kepada penyalahgunaan dan penegahan dadah secara berleluasa. Okey, kebanjiran warga asing ini dikesan terlibat dengan pengedaran dadah dan penyalahgunaan dadah. Warga asing yang terlibat dalam aktiviti pengedaran dadah serta penyalahgunaan dadah adalah seramai 4,930 orang. Angka ini menunjukkan warga asing yang telah disabitkan kesalahan manakala jumlah yang masih terlibat di luar sana adalah lebih ramai. Okey, kemasukan pendatang asing terutama menggunakan laluan yang tidak sah telah mengundang pelbagai masalah yang mengancam kesejahteraan dan kepentingan hak awam. Kementerian Dalam Negeri mengeluarkan kenyataan bahawa 14,809 daripada 34,446 banduan di Malaysia merupakan pendatang asing. Berdasarkan Akta Dadah Bahaya, merangkumi tindakan mengedar dadah dengan hukuman adalah penjara tidak kurang dari 5 tahun dan atau penjara seumur hidup dengan 10 sebatan rotan. Okey, seterusnya saya serahkan kepada Siti Fatimah. Terdapat beberapa cabaran seorang pegawai penjara, antaranya dari segi layanan, makanan, rawatan perubatan di penjara, amalan beragama, pendidikan dan juga hubungan dengan keluarga asing. Dari segi layanan, memberi layanan yang sama rata kepada semua banduan, dan memberi makanan yang sama rata kepada semua banduan, tidak beza asing ataupun tempatan, mengambil kisah dengan alahan makanan demi untuk menjaga kesihatan banduan,
Penyediaan makanan mengikut peraturan yang telah ditetapkan mengikuti SOP yang telah disediakan dalam peraturan penjara, mengikut jadual pemakanan yang telah ditetapkan di bawah peraturan penjara. Manakala rawatan bebas untuk mendapat rawatan yang telah disediakan oleh pihak penjara dan juga bantuan asing juga perlu nyatakan masalah kesihatan amalan beragama, tidak ada halangan untuk melakukan aktiviti keagamaan. Saya teruskan dengan sambungannya, pendidikan. Tiada peluang untuk melanjutkan pelajaran di dalam penjara. Maaf, sini ada kesalahan typing. Pihak penjara hanya memberi maklumat tentang peraturan dalam penjara, prosedur dan cara berkomunikasi di antara satu sama lain maupun dengan pegawai-pegawai penjara. Seterusnya saya serahkan kepada Chief rekan saya. Terima kasih. Okey, terima kasih Siti Fatimah. Okey, saya teruskan kepada bimbingan dan kaunseling. Okey, yang pertama, poin di sini, kaunseling merupakan salah satu rawatan yang digunakan untuk membantu pesalah ketika dalam penjara. Kedua, kaunseling individu dijalankan apabila terdapat kes yang dirujuk, manakala kaunseling secara berkelompok dijalankan pada waktu yang ditetapkan oleh pihak pengurusan penjara ini sebanyak 2 kali 1 minggu. Kaunseling secara berkelompok turut dijalankan di dalam penjara, namun bantuan asing tidak terlibat dalam sesi kaunseling kelompok ini kerana masalah dari segi bahasa. Namun terdapat segelintir bantuan asing yang mahir serta faham dalam bahasa Inggeris ini, maka perunding cara akan menyampaikan dalam bahasa Inggeris. Jika terdapat tindak balas respon daripada mereka, ia menunjukkan komunikasi dua hala adalah berjaya. Okey, seterusnya sambungan. Saya teruskan dengan 4.0, iaitu dapatan kajian. Pendekatan bimbingan melalui pendidikan akademik, vokasional dan program berasaskan psikologi lebih digunakan. Okey, terima kasih. Psikologi lebih digunakan pakai di kebanyakan institut penjara di dunia dalam memberi pemulihan kepada bantuan berbanding dengan pendekatan berorientasikan pemeriksaan melalui hukuman. Seterusnya, menurut Khairul Hamimah, Muhammad Fauzi dan Hadinan dalam kurungan 2012, tersepit dengan situasi tersebut dan cabaran hidup di luar yang sukar ditangani menyebabkan ada antara mereka kembali kepada cara hidup lama yang menghumban semula mereka di penjara buat kali seterusnya. Okey, saya teruskan. Keperluan memperkasakan modul kerohanian dalam kelanggan bantuan parol amat diperlukan supaya mereka lebih menjiwai dan dapat mengaplikasikan ilmu keagamaan dalam meneruskan kehidupan seharian. Dalam kurungan Fauzia Iti Al 2016. Okey, saya teruskan sambungan. Hukuman alternatif bagi pemenjaraan juga wajar diberikan pertimbangan berat dengan mengambil kira kesan buruk daripada hukuman tersebut terhadap bantuan dan anggota keluarga mereka. Menurut Wan Rosli dan Najibah dalam kurungan 2014, tanggungjawab menangani masalah konflik adalah antara tanggungjawab bagi mendisiplinkan pelatih. Justru itu, pihak institusi harus melantik kaunselor yang pakar dalam psikologi dan tetap untuk memberi perkhidmatan bimbingan dan kaunseling kepada pelatih secara khusus. Dan yang terakhir, tahap keprofesionalisme pegawai pemulihan dan kaunselor dadap perlu dipertingkatkan ke peringkat sarjana muda atau sarjana dengan kemahiran khusus dalam perkhidmatan kaunseling. Saya teruskan dengan 5.0, cara mengatasi. Okey, 5.1, peranan AADK dan KDNKA. Poin yang pertama di sini, sejak awal penubuhan, peranan AADK adalah sebagai peneraju dalam memerangi masalah dada yang diisytiharkan sebagai musuh nombor 1 negara.
Yang kedua, kebimbangan rakyat tentang isu dada masih belum menemui titik penyelesaian, apatah lagi dengan berlakunya kes-kes pembunuhan tragik berikutan pengambilan dada, terutamanya dada sintetik seperti syabu dan sebagainya. Yang ketiga, menurut statistik EDK, lebih 25,000 kes dilaporkan pada 2017, di mana 18,440 adalah kes baru, manakala 7,842 kes yang berulang kali. Dan sambungan, ketiadaan kerja tetap pula menyebabkan mereka melakukan jenayah bagi menampung belanja, membeli dadah dan mengelakkan gian yang amat menyakitkan. Menurut pengarah Pusat Pengajian Sains Ketagihan, Universiti Malaya, dalam kurungan UMCAS, Dr. Rusdi Abdul Rashid, revolver syndrome atau recidivisme yang dialami penagih, di mana penagih kembali ke pusat serenti dan penjara berkali-kali boleh diatasi sekiranya kerajaan menukar strategi dan kaedah rawatan berteraskan perubatan yang sedia ada. Dan seterusnya, sekiranya terus diabaikan tanpa sokongan konsisten dari segi emosi dan jasmani, peluang serta ruang untuk kembali ke kancah dadah cukup tinggi. Apabila tiada sokongan, mereka rasa diabaikan sehingga membuatkan mereka malu dengan masyarakat dan mulai hidup dalam komuniti sendiri. Terima kasih. Saya teruskan dengan sahabat saya, Firdaus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat petang. Saya Muhammad Firdaus bin Juha. Okey, saya nak sambung apa yang sahabat saya telah terangkan tadi berkenaan dengan kuat bekerja untuk kelangsungan hidup. Yang pertama, stigma segelintir masyarakat dan majikan yang takut akan masa silam mereka menyebabkan mereka sukar untuk mendapatkan pekerjaan. Yang kedua, untuk memastikan golongan ini dapat hidup normal, kita sebagai masyarakat hendaklah mengikis perasaan jengkel kepada mereka dan sudi memberikan pekerjaan kepada golongan ini. Kita tidak dapat nafikan ramai majikan di luar sana takut untuk mengambil mereka bekerja kerana takut sejarah silam mereka berulang. Ini langsung tidak pelik kerana pihak kerajaan pun tidak mengambil banduan untuk bekerja dalam sektor kerajaan. Mungkin ini yang patut kita ubah supaya menjadi contoh kepada para majikan untuk tidak takut mengambil golongan ini bekerja. Seterusnya, kesimpulan. Dapat dirumuskan bahawa pengintegrasian semula yang berjaya perlu dicapai oleh setiap bekas banduan yang pernah terlibat dengan salah laku jenayah agar mereka dapat menjadi sebahagian daripada persekitaran sosial serta tidak berhadapan dengan isu stigma dan penerimaan negatif daripada ahli komuniti selepas dibebaskan daripada penjara ataupun institusi pemulihan akhlak. Seterusnya, secara amnya, pemahaman yang mendalam mengenai konsep pengintegrasian semula adalah amat penting bagi badan profesional, ahli keluarga dan anggota masyarakat agar bantuan dan sokongan yang sewajarnya dapat diberikan kepada bekas banduan apabila mereka kembali semula ke dalam komuniti. Seterusnya, selain itu, anggota masyarakat seharusnya bersikap terbuka dalam menerima semua bekas banduan serta tidak mendiskriminasikan golongan ini agar mereka dapat meneruskan kehidupan prososial dengan jayanya. Seterusnya, peluang bagi memulakan kehidupan baru sepatutnya diberikan kepada setiap bekas banduan agar mereka dapat memainkan peranan sebagai warga negara yang bertanggungjawab. Justru dicadangkan agar badan kerajaan dan badan bukan kerajaan berganding bahu bagi membuka peluang pekerjaan kepada bekas banduan terutamanya dalam sektor pembinaan, peternakan haiwan, pertanian dan perhutanan agar kadar guna tenaga dapat dipertingkatkan lagi. Seterusnya, mewujudkan institusi kebajikan masyarakat mewujudkan institusi kebajikan masyarakat seharusnya
menawarkan bantuan keuangan kepada bekas banduan sekurang-kurangnya selama 3 bulan selepas mereka dibebaskan daripada penjara. Institusi pemulihan akhlak agar risiko redisidisme dapat dikurangkan. Akhir sekali, ahli komuniti perlu bekerjasama dalam membantu bekas banduan menerusi penglibatan secara aktif dan aktiviti kemasyarakatan dijalankan agar komuniti agar masalah stigma terhadap golongan ini dapat diberikan sepenuhnya. Sekian, terima kasih.